bab 3 ialah ada Zuiao. Bab 1 keseluruhan, perwakilan data, sistem nombor perlapanan, sistem nombor per-16an dan ada sedikit kod ASCII. Kemudian algoritma, okey, bab 1 8, bab 2 7 dan bab 3 5 soalan. Okey, bab 2 algoritma masuk, saya bagi struktur kawalan, saya bagi carta alir, saya bagi pseudocode. So daripada situ awak kena selesaikan. Ya, memang awak kalau nak masa yang diberi ialah 30 minit. Untuk bab 1 memang pertukaran nombor. Betul kan? 5, 7, 8, 7, lebih tu. 8, 7, betul lah 15, 20 semua. Ya, semua objektif. Tapi saya nak semua dapat okey lah sebab yang ni akan menentukan awak punya, maybe akan diambil grade lah. Sebab akan dikeluarkan grade daripada awak punya, dia bukan macam PBS ya. Saya rasa akan dikeluarkan grade daripada markah awak sebab markah awak per 100%. Okay. Maknanya untuk persediaan kalau awak rasa awak nak menggunakan kalkulator yang kalkulator biasa, kalkulator awak tu pun boleh. Kalkulator yang awak biasa guna dalam matematik boleh. Lepas tu get ready macam biasalah. Awak punya exam hari apa? Sekejap, check balik. Exam awak tak silap saya hari Rabu kan? Betul kan? Betul tak Rabu? Rabu dan saya jaga. Okey, lagi satu peringatan untuk awak semua. Time exam awak kena on camera. Sebabnya kehadiran akan diambil berdasarkan kamera awak. Itu ialah arahan. Sebab untuk mengelak peniruan. Okey, kita tengok ASK tingkatan 2. ASK ialah pada hari Rabu. Okey, maknanya saya akan jaga. Tak ada masalah. Pukul 3 hingga 3.30 petang. Okey. Bab 1 ialah penukaran nombor. Daripada sistem nombor perlapanan, sistem nombor per-16an. Kemudian pembangunan algoritma, macam biasa ada carta alir, ada struktur kawalan pilihan bersarang, ulangan dia memang ada diberi, and then kod arahan masuk 5 soalan sahaja, yang depan sahaja. Lebih kurang kepada apa jenis data dan segmen kod, perbezaan pemboleh ubah pemala, menghasilkan segmen kod dengan fungsi input dan output. Yang tu sahaja yang kita sempat belajar. Kod arahan bab 3.1 sahaja, 3.2 tak lagi. Okay, ada nak suruh saya view dulu ke nak terus masuk ke soalan? Hari ni saya buat persediaan untuk latihan ulang kaji bab 1. Nak suruh saya review dulu bab 1 ataupun nak terus masuk soalan? 2 tak masuk. 3.2 tak masuk Zuia. Perlu saya review dulu, ingat dah penukaran nombor semua, ingat tak? Oh, 2A12 tak masuk. Siapa tak masuk tu? Ni ada baru masuk lagi seorang. Siapa dia? Siapa baru masuk? Ada yang baru masuk ni. Okey, maknanya 2A1 lah ni yang kehadiran tak cukup ni. Sepatutnya ada 41 kan? Jordan Jinik 2B1. Desmond, itulah. Okey, saya tanya lagi sekali. Perlu saya ulang atau tidak bab 1 ni? Ataupun nak terus kepada saya buat kelas kick ni? Soalan yang diberi. Maknanya daripada soalan ni, Cupesan. Kenapa Cupesan ni? Tak ada orang jawab pun ni. Perlu ulang tak bab 1? Penukaran? Hari ni saya buat ulang kaji bab 1. Esok saya, next week saya ulang kaji bab 2. Hari Rabu. And then hari Jumaat awak start exam.
Hari ni kita stop dulu sebab kita punya apa? Habis exam nanti baru kita sambung balik kita punya bab kod arahan kita. Sebabnya kita punya, awak tahu kan PDP, awak punya takwim persekolahan. Oh, takwim persekolahan awak sehingga bulan Mac, betul tak? 2022. So, saya harap kita sempat untuk balik ke sekolah dan buat projek Python kita. Awak naik form 4 bulan April. Awak naik form 4, awak naik form 3 lambat lagi. Silap. Okay, saya ulang sedikit lah sebelum. Lepas tu kalau ada nak tanya-tanya and then kita terus. Oh, saya tak buka lagi buku teks, sorry. Okay, saya hanya jelaskan saja. Kalau tak faham, tolong tanya terus. Okay, dalam bab 1 ni, saya jelaskan secara laju. Saya tak mau buat. Awak yang akan buat nanti. Okay, yang ni kena ada sebab soalan objektif lebih kepada soalan. Okay, ingat sistem nombor pelapanan ialah sistem asas 8 ataupun oktal. Soalan ini glamour sangat. Okay, lagi satu, sebelum saya buat penerangan dulu. Lagi satu, tolong buat latihan daripada buku teks. Soalan pentaksiran di buku teks, kalau untuk bahagian bab 1 di muka surat 36 dan 37, buat semua objektif dia. 1 sampai 12 tu. And then bab 2. Adalah, tak ada. Okay, tak ada. Sebab tepi ada juga yang terkeluar. Tengoklah. And then bab 2. Muka surat 71. 71 dan juga 72. Okay, page 36 untuk bab 1. Page 71 untuk bab 2. Cikgu hanya tulis jawapan dalam buku atau salin semua kerana banyak sangat? Tak, saya tak suruh awak salin. Saya suruh awak buat latihan. Maknanya awak tengok dalam ni. Bukan hari ini. Untuk awak punya ulang kaji. Tapi hari ni ulang kaji saya bagi yang lain. Untuk awak ulang kaji, untuk mengingatkan topik, awak buat soalan dalam pentaksiran bab 1, muka surat 36. Pentaksiran bab 2, muka surat 71 dan 72, ya must. Kena sangat. Okey, dan bab 3, boleh? Tulis jawapan dalam buku. Tulis A, B, C. Maknanya daripada bab 1 tu, 1 hingga 12. 1 A, 2 B ke, 3 C ke, macam tu. And then 71 sama juga di muka surat 71. Mana dia? 71 sampai soalan nombor 11 sahaja. So, tulis saja. Nak cetak boleh, Zuyau, dan lekat dalam buku. Maknanya tulis dekat situ, latihan ulang kaji ujian diagnosis PDPR untuk tahun 2021, and then tulis first atas latihan bab 1, and then dekat nombor 2, soalan latihan nombor 2, latihan bab 2. Saya nak semua jawab. Jangan ada setengah jawab, setengah tak jawab ikut suka. Nanti awak lambung dadu. Siapa fail, jaga. Okey, dan bab 3 ialah pasal kod arahan. Awak ambil tahu sedikit pasal persekitaran kod arahan. Yang ni kena baca. Bab 3 kena baca. Muka surat 76, 77 dan juga cara penulisan dalam Python untuk integer. Cara menulis skrip sebab soalan dia akan keluar tulisan skrip, adakah betul soalan tersebut. Cara menulis skrip dia yang macam dalam buku teks awak boleh tengok dekat situ.
Cara menulis skrip untuk integer, untuk double dan juga untuk character dan juga string. Okey, sampai situ sahaja. Kita belum belajar lagi sampai character, boolean, integer, string. Cara menulis. Nanti dia akan bagi awak skrip and then awak tentukan jawapan dia macam mana. Okey habis bab 3. Boleh? Kenapa duk left ni? Internet problem ke? 76 hingga 89. Yang awak baca daripada boleh 89 kita tak masuk lagi. Sampai string saja. Boolean tak payah. Zuyao. Okey? Boleh? Okey, kita tengok balik bab 1 kita. Okey, sistem nombor pelapanan ini kena ingat sistem asas 8 ataupun sistem nombor oktal disebut juga. Kemudian ingat ini ada apa? Dia ada 8 digit bermula dari 0 hingga 7. Lepas tu perbezaan nombor pelapanan dan nombor perduaan dia ada buat dalam bentuk. Okey, tengok kat sini. Sistem nombor pelapanan dan perpuluhan. Perpuluhan sistem asas 10 dikenali sebagai sistem nombor desimal. Okey, untuk term-term ini tolong ingat. Oktal untuk apa, desimal untuk apa, hexadesimal untuk apa, binary untuk apa. Ingat binary ialah nombor perduaan. Okey, lagi satu. Disebabkan soalan yang dibuat dalam bentuk Google Form, saya tak dapat masukkan subscript di bawah tu. Faham tak maksud subscript? Faham tak kalau saya sebut subscript? Contohnya 512 asas 8. Ada 8 kecil dekat bawah kan? Betul Zuyao. Ada 8 kecil di bawah, betul tak? Kalau contohnya 512, dia ada asas 8. So dalam space and then baru tahu apa? Kalau dalam Words memang boleh buat dalam Google Form. Dalam Words, dalam ni semua boleh buat. Subscript tu nombor yang asal, contohnya nombor asas 8. Sekejap saya tulis. Jatuh. Subscript dia di bawah Zuyao, bukan dia di atas. Ya. Sebabnya kalau dalam Google Form, okey, tengok dekat sini contoh saya share dekat Words. Maknanya untuk awak kena alert kepada soalan awak, pastikan awak baca dalam bentuk words. Wording dia apa? Kenapa words? Okey. Contoh macam ni. Untuk soalan dia, tukarkan nombor. Okey. Dia tulis nombor perlapanan. Nombor pelapanan 512. Okey, sepatutnya dia kena ada subscript 8 kan. Kalau dalam words kita boleh buat. Kita ambil dekat bawah ni pun saja dia boleh terus jadi 8 macam tu. Okey, nampak ini subscript. Sekejap saya besarkan. Okey, ni nampak yang kecil ni. Okey. Maknanya kalau dalam Google Form, ini saya tak boleh buat. Bila saya buat, dia naik jadi macam ni. Dia naik jadi 512, 513 pun boleh. Dia jadi 8 kat sebelah tu besar. Jadi saya buangkan 8 ini, saya delete. Maknanya awak kena alert dengan ini.
untuk menentukan dia nombor perlapanan, nombor per-16an, nombor perduaan ataupun nombor perpuluhan. Okey, sepatutnya kalau perduaan dia jadi nombor perduaan awak tahulah kan 10, 10, 10. So tak payah letak subscript 2 pun tak apa. Kalau tak subscript, Allah sorry ini bukan. Okey, 10, 10, 10. Okey, nombor perduaan letak subscript dia akan jadi ini dah subscript. Okey, nampak? Dia akan jadi macam ni. Tapi nombor perdoaan awak dapat beza. Kalau nombor perpuluhan, kalau dalam soalan kadang-kadang dia akan buat macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia kadang-kadang dia akan letak 10 dekat sebelah tepi dia. Tetapi dalam Google Form 10 ni tak boleh ditulis sebab dia akan baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ni dibaca macam biasa. So pastikan awak baca kepada soalan yang kat depan ni, nombor perlapanan, nombor perduaan, tukarkan nombor perlapanan tersebut kepada nombor perduaan. Tukarkan nombor per-16an kepada nombor perlapanan. Dia macam tu. Faham maksud saya? Tak boleh, saya dah buat dah Zuyau. Sama. Ya, dia kena save as image baru boleh. Tapi kalau save as image, nanti kat gambar dekat tu, dekat dia kena jadikan semua image baru boleh. Okay, boleh faham ah? Tolong alert dekat situ sebab memang dalam Google Form awak ada 30 minit tetapi pastikan awak alert dengan penukaran nombor tersebut sebab memang mula-mula saya dah buat randomize soalan, shuffle supaya awak tidak meniru tapi ni saya cakap kat awak lah, saya tak boleh buat shuffle sebab ASK kita bab dia bab dia macam nanti awak guna kalkulator bab soalan nombor 1, soalan nombor 2 awak pergi bab 2, soalan nombor 3 awak pergi bab 3, nombor 4 awak pergi bab 1 balik awak pening. So saya nak mengelakkan awak pening, saya tak buat shuffle soalan. Saya buat turutan macam biasa. Okay, faham ah? Yang tu tolong alert. So tolong baca soalan dengan teliti. Dia bukan macam quizzes yang ada time. Cuma dia limit. Selepas 30 minit, time's up, habis, memang awak punya link akan ditutup. Itu sahaja. Tapi awak boleh membaca soalan dengan teliti. Dia tak ada masa pun. Untuk satu soalan tu, awak tak perlukan masa nak cepat-cepat. Okay, faham? Faham? Okay, ini yang saya kata subscript tadi ni. Dalam Google Form tak ada subscript ini. Dia tulis je 112. Maknanya macam mana awak nak bezakan antara nombor perlapanan dengan nombor per-16an. Okey, ingat kalau nombor perlapanan, kalau sekiranya dia tak tulis subscript, awak ingat nombor perlapanan hanya sampai 7 sahaja. Kalau dia ada 8 dekat belakang ni, dia dah jadi nombor per-16an. Ingat Okey, nilai tempat ni yang saya tengok banyak salah. Nilai tempat ialah dia macam gandaan 1, 10, 100, 1000 untuk perpuluhan. Kalau untuk perlapanan 1, 8, 64, 5, 1, 2. Bukannya darab ni. Dia 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Itu yang mendapat 64, 5, 1, 2. Yang macam awak letak tu. Okay, faham Okey, lepas tu penukaran nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan kepada perlapanan. Cara dia ialah kaedah bahagi dengan 8. Ingat lagi tak kaedah ni? Dalam ulang kaji nanti ada saya masukkan. Ingat tak kaedah ni? Kena nak perlu ajar juga kaedah ini. Ingat tak? Saya tak nampak kalau awak jawab. Awak ingat tak kaedah penukaran nombor perpuluhan kepada perlapanan? Adakah perlu saya tunjuk cara pengiraan tersebut? Semua boleh ingat tak? Boleh, okey. Boleh saya terus go through sahaja. Okey, ini ialah pengiraan cara penukaran nombor perpuluhan kepada perlapanan. Nombor perpuluhan tersebut dibahagikan dengan 8. Dapat berapa and then baki dia baca daripada bawah ke atas. Okey, itu ialah penukaran yang pertama. Yang kedua, penukaran nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Tadi kaedah bahagi, kalau terbalikkan so kena guna kaedah pendaraban.
letaklah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Contoh dia bagi number ialah number 3, 2, 6 ditukarkan kepada asas 8. So masukkan 8 kuasa 0 daripada belakang. And then darab dengan 8 kuasa 0 sama dengan 1, 8 kuasa 1 sama dengan 8, darabkan dengan number tersebut, ini 6 darab 1, 2 darab 8 dan 3 darab 64, tambahkan dia, dapatlah jawapan dia untuk number perpuluhan ialah 214. Okay, boleh ikut setakat ni? Semua boleh? Yuan faham? Yang lain boleh tak? Sekarang ni Zuya duk jawab. Yang lain? Zuya saya tahu faham. Jeremiah boleh? Jordan dah masuk dah ni. Jordan? Shanyu? Ruben? Jinham boleh. Wijun boleh. Wizi? Loh Wizi? Andrew? Boleh tak? Zanjuan? Anzijan? Semua boleh. Tak ada masalah. Chia Jahang? Chen Zirong? Desmond? Meng Hong? Okey, semua boleh. Okey, dah boleh tak apa. Harap boleh jawab exam ah. Siapa salah kena dengan saya. Siapa salah nak bagi apa kat saya? Bab 1. Paling senang kot. Siapa salah denda bagi sesuatu pada saya. Okey, kemudian yang ketiga, penukaran nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Yang ni senang sahaja, maknanya awak tukarkan daripada binary yang awak belajar tingkatan 1 hari tu. Binary ada 2 sahaja kan yang awak belajar, cuma jadikan untuk perlapanan dia ada 3 digit. Sebab apa? Sebab nombor perlapanan ialah bermula dari 0 hingga 7. So dia jadi 3. Kalau awak belajar belajar dekat perduaan dia 1 sahaja. Okey ya, yang ni penukaran senang. Mulakan daripada mana? Mula dari belakang. Jangan mula dari depan. So, kira 1, 2, 3 gariskan. 1, 2, 3 gariskan. 1, 2, 3 gariskan. Walaupun dalam Google Form awak tak boleh gariskan, awak boleh conteng di buku awak. Okey, gariskan mula dari belakang. Kiralah macam biasa, nombor perduaan. Okey, boleh? Dah siap. Okey, sekarang nombor penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Konsep yang sama macam tadi. Okey. Tukarkan sahaja, jadikan nombor perlapanan. Okey, 111 jadi 3. Daripada belakang juga sama. Macam tadi daripada perlapanan kepada perduaan, maknanya awak dah letak 27. 2 buat garisan macam ni. Senang untuk mudahkan awak. Okay, and then masuk nombor ni kod ASCII. Kod ASCII dia saya tak bagi lampiran tapi saya bagi hint. Contohnya macam ni lah, penukaran aksara G daripada aksara ASCII nombor perpuluhan nombor perlapanan. Kod ASCII G ialah 71. Okey, G contohnya saya bagi F. F ialah 69. Apakah nombor perlapanan bagi G? Contohnya saya bagi macam tu. So, dia bagi nombor perpuluhan untuk aksara E ialah 69. Apakah nombor perpuluhan bagi aksara G? So, awak akan kiralah 69 E, F, G. E 69, F 70 dan G, maknanya awak dapat 71. Itu ialah cara. Saya bagi hint macam ni sahaja. Saya tak bagi lampiran kod ASCII sebab tak sempat kot kalau awak nak buka kod lampiran kod ASCII. Okay ya? Okay, habis perlapanan. Kemudian hubung kait ni macam tengoklah, tak pasti ni. Okay, and then tolong jawab. Okay, kemudian masuk sistem nombor per-16an. Bacalah sikit yang ni. Okay, sistem nombor per-16an dia bermula, dia dikenali juga sebagai sistem nombor hexadesimal. Nombor digit dia ialah 0 hingga 9 dan juga A hingga F. Juga dikenali sebagai sistem asas 16. Okay. Ingat yang ni. Cara penukaran sama.
Subscript pun saya tak letak. Maknanya kalau awak nampak 4A, awak tahu nombor tersebut ialah nombor per 16-an. Okay. Penukaran nombor perpuluhan kepada per 16-an, cara dia sama macam nombor per 8-an tadi, iaitu pembahagian. Ambil baki mula daripada bawah. And then penukaran nombor per 16-an kepada nombor perpuluhan, gunakan sistem 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2 sampailah mana-mana and then tambah. Lepas tu penukaran nombor per-16an kepada nombor perduaan sama juga konsep dia macam nombor per-8an tadi. And then penukaran nombor perduaan kepada per-16an, kalau per-8an kita tarik 3, 1, 2, 3, 4. Kalau per-16an, kalau per-8an kita guna 3 digit 1, 2, 3. Kalau per-16an awak kena pisahkan sebanyak 4 digit. Lepas tu baru awak nampak. Kalau dapat macam ni, 1010. Jangan awak tulis 10. Salah. Sebab nombor per-8an tak ada, nombor per-16an tak ada 10. Dia ada A. Okay. Dan kod ASCII ada juga sedikit. Habis. Ada apa-apa soalan setakat ni untuk bab 1? Saya harap semua okey. Habis ya, bab 1. Okey. Okey. Kalau okey, sila masuk link ini. Kelas Kick. Ini latihan objektif, bukannya subjektif. Saya bagi masa 15 minit sempat, 20 soalan. Sediakan kalkulator awak. Okey, masuk link tersebut ada latihan objektif. Subjektif adalah 2 soalan tapi saya lebih pentingkan objektif. Buat dulu objektif. Subjektif tu tinggal dulu. Saya nak semua masuk. Okay, Andrew dah. Okay, ini soalan dia. Saya share. Semua dah masuk? Gozinho pasal apa? Kenapa? Ada apa-apa masalah tak? Cikgu, kamu tak buat option. Option? Option apa Zuyang? Awak boleh conteng je dekat situ. Bulat je dekat ABC tu. Choose. Apa? Kenapa Zuyang cakap tak faham? Kamu tak buat option. Choose. Okay. Awak hanya bulat di situ sahaja. Bulat ataupun right ke apa ke, boleh. Okay, kita tengok. Semua dah buka Saya harap semua dah buka dan dapat tengok bersama-sama. Kita bincang sama-sama. Saya akan panggil nama lah, boleh? Okay, saya panggil nama. Yiwen tengah loading. No signal. Siapa yang no signal ni? Semua tengah loading ke? Oh, internet problem ke? Dekat saya okey je masuk. Dah boleh. Okey, berapa orang dah boleh? Sebab saya tak pasti nak buat macam mana nak tahu awak boleh faham ataupun tidak. Zuya sudah.
Okey, kita tengok dulu soalan sama-sama tengok dan sama-sama jawab supaya awak boleh faham. Okey, soalan yang pertama. Boleh saya mula dengan soalan yang pertama terus? Semua sudah boleh ah? Okey, tengok soalan yang pertama. Okey. Sekejap saya buka. Saya share lah dengan awak. Supaya awak nampak dengan saya dan ni. Ni sekarang saya tengah buka yang siapa ya? Saya tengah buka yang Andrew. Andrew tolong tulis terus nanti. Okey, nombor 1. Sistem nombor oktal juga dikenali sebagai sistem nombor A perduaan, B perlapanan, C perpuluhan, D per-16an. Jawapan dia apa? Andrew, terus tulis. Tik je dekat situ. Tak payah. Awak tak payah ambil teks ke? Awak boleh ambil pen dan awak tik je dekat tu. Bulat je nombor soalan tu. Andrew tak jawab lagi ni. Andrew yang ni Andrew Chan. Dia tukar nama. Ya, awak tukar nama. Awak masuk 2. Okey, nombor 1 ialah B. Betul lah? Semuanya sistem nombor oktal juga dikenali sebagai sistem nombor perlapanan. Saya tak semak ya yang ni sebab kita bincang. Okey, yang kedua, saya pergi soalan nombor 2. Setiap digit dalam nombor perlapanan mewakili apa digit nombor perduaan? Saya nak siapa jawab? Junyu. Nombor 2. B. Junyu jawab B. Andrew jawab B. Setiap digit dalam nombor perlapanan mewakili berapa digit nombor perduaan? Ada jawapan lain selain B? Ada tak? Zuyao ke, Yiwen ke, Wadeshan ke, Wizi ke, Desmond ke? Wizi jawab A. Ya, jawapan dia ialah A. Okey. Andrew salah ni B. Okey, apa yang mengatakan ni? Macam mana awak nak tahu? Setiap digit dalam nombor perlapanan mewakili berapa digit nombor perduaan? Dia ialah macam ni. Contoh saya contoh dekat sini ya. Saya ambil warna merah. Contoh saya contoh dekat Andrew punya side ni. Okey, dia macam ni. Yang kosong, kenapa warna ini? Okey, kosong, kosong, kosong. Itu yang dikatakan 3. Kalau per-16an baru 4. Dia jadi apa? Kosong, 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 kosong. Okay? Itu yang membezakan digit nombor perduaan. So, setiap digit dalam nombor perduaan ialah mewakili 3 sahaja. Okay, nombor 3. Soalan macam ni banyak juga keluar. So, tolong alert. Antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar? Sistem nombor perlapanan menggunakan 8 digit untuk mewakili sebarang nombor. Okey, tak tahu betul salah. B. Nombor dalam sistem nombor perlapanan ditanda dengan subskrip 8 pada hujung nombor tersebut. Betul? Okey, yang ni sistem nombor perlapanan 8 digit. Okey, betul. 0 hingga 7 ialah 8 digit. Nilai tempat bagi nombor perlapanan, okey, nampak terus. Ni ialah nilai tempat bagi nombor perpuluhan. So, Andrew betul. Nombor 3 ialah C. Okey. Nombor 4, saya harap semua dapat ikut. Apakah kaedah yang digunakan untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perpuluhan? Okey, kaedah bahagi 2 salah. Kaedah bahagi 8. Betul. So, jawapan dia ialah B. Nombor 4, B. Betul. Nombor 5,
Tukarkan nombor perlapanan 507 asas 8 kepada nombor perpuluhan. So, tolong sediakan kalkulator. Zuya tulis terus. Tolong sediakan kalkulator sewaktu menjawab soalan. Pastikan ada kalkulator. So, nombor 5 apa? Andrew tak jawab lagi ni. Mana Andrew? Siapa yang dah jawab nombor 5? Anzijan nombor 5 jawab tak? Anzijan nombor 4. Nombor 4 Anzijan tak jawab lagi. Nombor 5 belum. Anzijan ada 2 nama juga. Kenapa Anzijan banyak sangat ni? Chia Jahon, Chin Ziron, Chin Jin Yu. Nombor 5 B 327. Okay. Jin Yu betul. Nombor 5 B 327. Siapa saya bagi masa awak jawab dulu boleh? Betul. Betul. So, Wento betul 5B. Saya bagi masa awak jawab dulu boleh? Nanti kita bincang. Ke nak bincang terus? Tapi bincanglah dah 39 minit dah. Jomlah. Okey, nombor 6. Nombor perlapanan bagi nombor 485. Nombor 6 jawapan dia ialah D. Betul. 745 asas 8. Okey, nombor 6 D. Yang lain tolong alert sambil saya cakap ni. Okey, nombor 7. Nombor perduaan bagi nombor perlapanan 4325 ialah Jin Yu belum jawab lagi nombor 7. Siapa jawab nombor 7? Chris Lee jawab tak? Chris Lee mesti tak jawab sebab kosong. Chris tak jawab. Sila jawab Chris Lee. Christine. Tak jawab. Yang tak jawab ni kenapa? Loading ke apa? Darren ada 2 ni. Mana satu Darren punya? Banyaknya Darren. Loading ke? Slow ke internet? Ada masalah internet ke? Wento nombor 7 D, betul. Chia Jahan betul nombor 7 D. Okey, nombor 8. Nombor perlapanan bagi nombor perduaan 1011001100 ialah 123 garis 123 garis 123 garis. So ini ialah 01 6 1 4 1. So inilah A. Nombor 8 ialah A. Sudah buat sampai 13. Okey, nombor 8 ialah A betul. Nombor 9. Okey, saya masukkan nombor kod ASCII saya buat macam ni ya. Jika nombor perlapanan 116 diwakili oleh N, maka nombor perlapanan 110 diwakili oleh aksara. Okey, 116 sama dengan N 110. Sama dengan apa? So, nombor 9 jawapan dia ialah H. Ni siapa punya ni? Darren. Okey. Nombor 10. Tukarkan kod ASCII nombor perpuluhan 99 kepada perlapanan. Okey, ni dia dah bagi nombor perpuluhan tukarkan kepada nombor perlapanan. Biasa sahaja. Nombor 10. Siapa jawab? Zuya, nombor 10 berapa? Tengok Zuya.
Sowento, Ong Zeng Yi, Teo Yun Suan, Su Yao. Lajunya yang ni. Okay, nombor 10, Zu Yao jawab C. Okay, betul. Nombor 11. Jadual di bawah menunjukkan perwakilan kod ASCII dalam nombor perpuluhan dan nombor perlapanan bagi 4 aksara. Okay, jawapan dia ialah C. Betul. Nombor 12. Jadual di bawah menunjukkan perwakilan nombor perlapanan dan nombor perduaan. So, kena sesuaikan bagi betul. Yang mana satu yang betul dikira. Antara perwakilan tersebut yang manakah tidak betul. Dia nak yang tidak betul. So, nombor 12 ialah B. Dia buat 2 dan 4. Dia baca soalan lain lah ni. Hazuyau? Okey, nombor 13. Berikut adalah kod ASCII nombor perpuluhan 77, 85, 68, 65 dan 72. Apakah kod ASCII yang diperoleh pada kod ASCII di atas? Oh, soalan ni sepatutnya tak valid ni. Ni awak kena tengok table. Kalau dalam exam, kalau saya tak diberi, awak cari satu-satu lah. Dalam exam saya rasa saya tak bagi soalan macam ni yang memerlukan awak mencari. Tapi kalau awak perlu cari, awak boleh search. Sepatutnya tak boleh search. Tapi saya beri kelonggaran lah sekiranya perlu cari kod ASCII. Kod ASCII sahaja. Boleh buka daripada buku ataupun mana-mana. Okey, nombor 12. Sistem nombor per-16an dikenali sebagai hexadesimal. Betul. Okey, nombor 13. Nombor perpuluhan bagi nombor per-16an 1A ialah 10, 1. Jawapan dia ialah B, 26. Okey, antara penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an berikut yang manakah tidak betul? Nombor 17 C. Betul. 2 ED. Tidak betul lah. So, jawapan dia ialah C. Apakah nombor per-16an bagi nombor perduaan? Nombor 18, jawapan dia ialah B, betul. Nombor 19, tukarkan nombor perduaan kepada nombor per-16an. So, jawapan dia ialah D. Nombor 20, aksara H mewakili nombor per-16an 68. Apakah aksara yang mewakili nombor 72, 68, 69, 70, 71, 72? H, I, J, K, L. 72. H, nombor 16an. H, I. 8. Nombor 16an. Okay. Ni, nak kena tengok balik soalan ni. Apa benda awak tulis ni, Zuyao? Okey, nombor 21. Antara berikut yang manakah tidak benar berkaitan kod ASCII, pengokodan ASCII, ya betul. Nombor 20 jawapan dia ialah CR. Pengokodan ASCII bukan bahasa penterjemahan. Tidak benar. ASCII membolehkan manusia berinteraksi dengan komputer, betul. ASCII membolehkan jenis-jenis peralatan pemrosesan data dan berlainan berfungsi dengan sempurna, betul. Kod ASCII digunakan untuk mewakili teks dalam ni. So, jawapan dia ialah A. HIP. Tulisan. Okey. Awak tulis bahasa apa ni? Saya tak faham.
Cikgu soalan 12 tak ada jawapan betul. Jawapan yang betul ialah 2 dan 4. Soalan nombor 12. 12 dia nak, wait. Soalan nombor 12 dia nak antara perwakilan yang manakah yang tidak betul. So 1 dan 3. 1, 3, 2. Wait, mana handset saya? Kita check satu-satu senang. Mana handset saya? Okay, kita tengok number dia yang salah ialah 1 dan 3. Dua, satu, tiga. 213 nombor perduaan. 21 nombor perlapanan. 213. Nombor perlapanan dia ialah 110. Okay, nama 2 ni betul. Wizi ke tadi? 2 ni betul. 546. 546. 1011001110. Okay, betul. So, 2 dengan 4 betul. Dia nak yang tidak betul. Yang tidak betul ialah 1 dan 3. Okay, betul. Pastikan baca soalan dengan betul. Nanti jangan duk silap banyak tu. Memang sebabnya lagi satu. Okay, dah habis lah. Saya harap semua dapat jawab. Okay, lagi satu. Kelemahan di dalam Google Form ini tak boleh buat italic. Tak boleh buat bold. So, kalau kecuali tidak betul, kalau soalan dalam bentuk kita belajar dalam sebelum ni dalam menggunakan kertas, saya boleh boldkan sekiranya tidak betul. Ataupun untuk perkataan yang menggunakan contoh ciphertext. Ciphertext bukan form tu. Contoh perkataan yang ada bahasa Inggeris sedikit, dia akan ada italic kan. Tapi dalam Google Form, dia tak boleh italic. Itu kelemahan Google Form yang setakat ni saya nampak lah. Tak boleh buat subscript kecuali masukkan image. Tak boleh masukkan bold kalau untuk penekanan. Okay, so pastikan awak baca soalan dengan betul kecuali tidak betul, betul, benar, salah. Pastikan awak baca untuk memastikan awak punya soalan awak. Awak ada 30 minit, jangan kalut nak keluar sebab awak bukan ada PDPR pun. Habis 30 minit, awak boleh rehat and then awak boleh sambung untuk kelas pukul 4:30 baru ada geografi. So, 3:30 hingga 4:30 awak kosong. Tak ada buat apa pun. So, maknanya awak jangan kalut nak habiskan. Habiskan pukul 3 hingga 3:30. Guna masa tu betul-betul untuk menjawab 20 soalan. Dan awak boleh tahu terus markah awak selepas itu. Tapi tak boleh jawab 2 kali. Okay? Ada apa-apa soalan lagi setakat ni untuk bab 1? Saya harap teruskan ya. Ada page 3 untuk soalan struktur. Subjektif sedikit. Tapi saya sajalah untuk awak nak buat. Dah jawab dah Oktal. Yang ni page 3 soalan struktur sahaja. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Untuk bab 1 perwakilan data. Tak ada Yuan. Yang lain? Jeremiah, Jordan, Sean Yu, Ruben, Wizi, Zuyao, Josephine, Huizwan, Xuan Yang, Yenzin, Kahrui, Shime, Shime, Eng Yisin, Sosyuni, Sowento, Teo Jinki, Teo Yu Kwan, Won Xiao Ken. Ada soalan tak setakat ni? Hari ni je kita ulang bab 1. Next week kita akan ulang bab 2. Iaitu algoritma. And then bab 3. Tolong baca sikit-sikit. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, habis. Teruskan, habiskan, selesaikan awak punya sampai page 3 tu. Okay. Okay, terima kasih dah Zuyao. Okay, sama-sama Zuyao.
Okay, kita sambung kita punya PDPR next week untuk pembangunan algoritma bab 2. Okay, bye-bye. Sama-sama.